Okey Haji. Ya saya. Satu lagi jadi isu. Viral satu Malaysia. Heboh satu Malaysia. Daripada budak remaja sampailah kepada Pak Lebai. Semua bercakap benda yang sama. Daripada para ekonomis kepada para agamawan, para perundangan cendekiawan, semua bercakap tentang Bella. Anak sindrom Down, kurang upayalah. OKU senang ceritanya lebih tepat, yang dikatakan didera. Dan sekarang kes itu sedang berlangsung di mahkamah. Saya nak Haji bagi sedikit pencerahan apa sebenarnya Siti Bainun dan juga Bella ini. Baik, sekarang ni berkaitan dengan kes anak syurga Bella ni, bagi saya rasa lebih sesuai. Lebih tepatnya anak syurga. Tepat sebagai anak syurga, sebab mereka-mereka yang diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dijamin sebagai ahli syurga. Dan kita ni manusia ni, bila kita tengok kanak-kanak biasa pun, dia lain. Perasaan dia lain walaupun bukan anak kita. Dia akan menceriakan dan sebagainya. Begitu juga dengan anak-anak syurga ni. Jadi secara langsung saya faham, kita boleh faham kenapa seluruh rakyat Malaysia dari Perlis sampai ke Sabah sekalipun akan rasa rasa berat hati untuk mendengar dan membaca laporan-laporan berkaitan dengan penderaan jika ada yang dibuat terhadap anak-anak syurga. Anak biasa pun yang mungkin boleh cuba nak menjerit dan sebagainya atau cuba nak selamatkan diri pun kita tak boleh tengok bagaimana mereka didera, apatah lagi anak syurga yang tidak tahu apa nak buat. Dia menyayat hati mendengar. Tapi pada masa yang sama, saya perlu nyatakan di sini sebelum saya pergi kepada latar belakang kes, bahawa ianya berada di mahkamah. Seperti mana kes Sam Keting tadi. Dan dia masih berada di mahkamah perbicaraan. Siti Bainun, iaitu dituduh di mahkamah Session Kuala Lumpur. Di bawah Seksyen 31 Satu Akta Kanak-Kanak 2001 yang kita cakap tadi. Sebenarnya apa yang dilaporkan setakat ini laporan media. Saya tak mau sentuh tentang perbicaraan, tentang latar belakang, sebab perbicaraan tu, perkara itu biarlah mahkamah tentukan. Ya? Tapi sebelum saya pergi kepada latar belakang, saya nak nyatakan di sini ada dua perkara. Satu adalah berkaitan dengan perbicaraan, dan terdapat juga satu perkembangan yang tidak sihat yang berlaku dalam arena guaman yang dipersoalkan oleh ramai pihak, iaitu berkaitan dengan beberapa kenyataan dan tindakan yang dibuat oleh segolongan peguam yang mewakili Siti Bainun. Kita akan sentuh perkara itu sebentar lagi. Jadi balik kepada latar belakang. Yang pertama sekali, menurut rentetan peristiwa, dikatakan Siti Bainun ni dia menguruskan, mengawal selia suatu pusat penjagaan anak-anak istimewa. Dan di situ terdapatlah si anak syurga Bella ni yang dijaga dan dipelihara di situ sepatutnya. Dan dikatakan bahawa menurut rentetan peristiwa setakat bacaan saya, pada lebih kurang bulan Julai tahun 2021 ada peristiwa COVID-19 di situ yang menyebabkan perkara ini terdedah. Saya tidak ingin pergi ke dalam sebab saya percaya sebahagian daripadanya dibangkitkan di mahkamah. Dan seperti mana saya selalu pantang bila kes itu di dalam mahkamah, saya tidak ingin membuat komen yang boleh menjejaskan perbicaraan di mahkamah tersebut. Tapi untuk rakyat faham, pada masa itulah terdedah dari sudut ada orang kononnya dapat lihat bahawa terdapat kesan-kesan deraan pada anggota badan Bella. Dan laporan polis telah menyusul, dan saya percaya pada masa itu juga Siti Bainun telah membuat laporan polis, to be fair to her. Dan kemudian pihak berkuasa telah menyiasat. Ini cerita bulan 7 2021. Pada 9 Ogos tahun 2021, Siti Bainun dituduh dengan pertuduhan pertama di Mahkamah Session. Pertuduhannya adalah mengabaikan penjagaan Bella. Maksudnya pada masa bulan dia dituduh pada 9 Ogos ni, lebih kurang sebulan selepas siasatan, beliau cuma dituduh mengabaikan
Jangan salah faham. Bukan beliau dituduh pada masa itu mendera. Sebab itu saya katakan, kalau kita tidak mempunyai fahaman dalaman berkaitan apakah pertuduhan tersebut, dan kita membuat andaian sebab Bella memang kita tahu apa yang berlaku kepada dia cukup menyayat hati. Adakah pada 9 Ogos ni, saya nak kena sentuh tarikh ni sebab saya akan datang kepada huraian lanjut yang rakyat akan faham kenapa saya sentuh. Silakan Haji. Pada 9 Ogos bila si Siti Bainun dituduh, dia tidak dituduh mendera. Dia dituduh mengabaikan keselamatan anak-anak yang wajar di bawah seliaan dia, sehingga mendedahkan mereka kepada kecederaan fizikal dan emosi. Siapa yang dera? Pada masa itu kita tidak tahu. Pada masa itu kita tidak tahu sebab bukan kita yang siasat. Sebab tidak dituduh pun sesiapa yang lain mendera. Tapi pada 25 hari bulan 11, lebih kurang 3 bulan kemudian, terdapat satu pertuduhan tambahan yang dibawa terhadap Siti Bainun berkaitan dengan perkara yang sama, berkaitan dengan kecederaan Bella. Pada masa ini beliau dituduh menganiaya. Pertuduhan kedua. Membuat penganiayaan. Pembuat penganiayaan ni ada satu, dari segi bahasa biasa mudahnya, adalah melakukan sesuatu. Tadi dia buat tak tahu. Mengabaikan. Membuat penganiayaan, membuat sesuatu. Sesuatu itu adakah termasuk mendera? Tidak semestinya. Adakah termasuk suruh makan cili? Contohnya. Mungkin. Jadi, apa yang saya nak nyatakan di sini, rakyat kena faham. Siti Bainun dituduh mengabaikan dan kemudiannya menganiaya Bella. Secara khusus, beliau tidak dituduh secara khusus mengakibatkan setiap satu kecederaan dan kesengsaraan. Jadi kalau kita faham perkara itu, maka kita boleh faham kenapakah pihak pembelaan telah mengeluarkan kenyataan. Pada peringkat awal bulan Ogos ada kenyataan peguam dia mengatakan terdapat salah laporan. Beliau tidak dituduh mendera. Pada Ogos betul beliau tidak dituduh mendera. Pada 25/11 beliau dituduh melakukan penganiayaan. Itu pertama yang saya perlu sentuh. Tapi pada masa yang sama, apakah yang dikatakan oleh pihak pendakwa raya mengabaikan ni? Kenapa mereka mengatakan Siti Bainun mengabaikan? Kenapa mereka mengatakan Siti Bainun menganiaya? Antara intipati yang saya percaya menjadi usaha pihak pendakwa raya untuk membuktikan kes terhadap pihak Siti Bainun yang masih berjalan, jadi saya tidak akan mendalami, adalah untuk membangkitkan keterangan-keterangan daripada penghuni-penghuni lain di situ tentang apa yang mereka tahu, apa yang mereka lihat atau apa yang mereka dengar. So itu yang kita berada di sini. Jadi mungkin antara keterangan yang tampil, ada saksi-saksi tanpa saya menyentuh secara menyeluruh mengatakan kononnya perkara ini dibuat, kononnya perkara ini dibuat. Itu tahap perbicaraan. Dan sememangnya perbicaraan setiap saksi akan melalui 3 tahap persoalan. Satu, pihak pendakwa raya, sebab saksi pendakwa raya dia akan tanya soal utama. Apa yang awak tahu? Apa yang berlaku? Apa yang awak buat kemudian? Itu untuk huraian cerita dia. Kemudian peguam Bella akan bangkit untuk cuba sangkalkan apa yang mereka perlu sangkalkan, setakat mana mereka perlu sangkalkan tanpa mereka reka cerita. Jadi sekarang ni berada dalam tahap beberapa saksi telah memberi keterangan dan ada saksi sedang memberi keterangan dalam soal balas. Tetapi dia tak tamat di situ. Ada laporan yang tertular yang ramai marah. Kononnya peguam pembela, kenapa boleh tanya soalan macam ni? Kenapa tanya soalan macam tu? Tapi itu belum tamat lagi. Saksi itu akan ditanya pula oleh pendakwa raya semula, soal semula, di mana pendakwa raya akan cuba betulkan ataupun tutup balik lumpang-lumpang jika ada lumpang-lumpang melalui saksi tersebut. Itu proses mahkamah. Dalam Islam pun dikatakan perbicaraan di duniawi perlu dilakukan seadil-adilnya. Maksud dia kita kena yakin apakah perkara yang dilakukan dan apakah cerita itu lengkap, betul, tepat ataupun tidak menjawab secara keseluruhan intipatinya.
Saya percaya terdapat antara sahabat Nabi, saya tak ingat secara tepat, kalau saya salah boleh betulkan, yang telah ditikam di halayak ramai. Dan sebelum dia menghembuskan nafas, dia telah menyatakan kepada orang di keliling dia, jangan hukum, bicara dengan adil. Mungkin dia ada sebab dia menikam saya. Islam tuntut kita tahu. Dan bila Islam tuntut kita tahu, maka semestinya lah ada pihak yang mempunyai beban untuk melakukan tugas itu, iaitu peguam. Jadi adakah ianya bermakna peguam yang mewakili orang yang dituduh melakukan perkara yang betul menyayat hati ini membuat kesalahan? Saya rasa itu pun setiap peguam bertanggungjawab, fardu kifayah. Seperti mana seorang doktor apabila perompak ditembak oleh polis nak mati dibawa ke hospital, Dia wajib tu. dia wajib mengeluarkan peluru dan cuba selamatkan dia, walaupun rompakan itu dibuat di pejabat abang dia sekalipun. Betul. Itu dia keadilan. Dan kemudian mahkamah tentukan dia bersalah atau tidak. Jadi kalau kita ni nak ikut emosi, walaupun macam saya cakap berulang kali tadi, saya faham, kita pun sama-sama terasa bila kita baca sampai tahap itu orang disiksa. Tapi pada masa yang sama, kita kena yakin dari segi konsep keadilan, siapa yang dituduh itu betul-betul bersalah atau tidak, untuk mengabaikan dan juga untuk menganiaya. Itu pertuduhan. Tidak ada pertuduhan mencederakan. Okay. Apa maksud penganiayaan? Itu pihak pendakwa rakyat akan hujahkan nanti selepas keterangan dibangkitkan. Okey. Jadi di situ saya nak berhenti sekejap, kerana bagi saya bila kita sentuh dari sudut itu, saya harap para penonton, terutamanya yang netizen yang memberi komen-komen yang agak pelbagai di media sosial, boleh faham. Mungkin ada tempat yang mereka telah mengandaikan, ada tempat yang mereka itulah seperti mana contoh soalan ini daripada Muhammad Asma Wingga. Apakah konsep dera di mata mahkamah apabila dia cuma dituduh penganiayaan macam Haji cakap tadi? Kenapa tidak dera? Sebenarnya pertuduhan tu di bawah Seksyen 31(1), iaitu mengabaikan pun dianggap sebagai kesalahan yang sama nilai dengan mendera. Okey. Maksudnya saya sekarang ni menjaga satu rumah. Awak ni adalah warden di situ. Minta maaf lah, ataupun awak jaga rumah. Saya warden, saya jahat. Saya buat macam-macam kepada budak-budak situ. Awak sebenarnya dah tahu bila awak datang tengok, setiap minggu sekali awak datang buat perhimpunan. Awak tengok budak-budak cedera. Awak buat tak tahu je ke? So awak mengabaikan. Walaupun awak mengabaikan, mungkin saya yang mendera, tapi hukuman kita sama. Faham? Boleh sama sebab maksimal 20 tahun. Jadi di sini, apakah gunanya untuk menjawab saudara Muhammad Asma Wingga, kenapa kita nak ambil beban yang lebih berat? Kenapa kita nak buktikan bahawa siapa yang dituduh menganiaya telah sebenarnya mendera? Bukankah susah nak buktikan siapa yang mendera? Orang kalau dera, takkan dera depan halayak ramai. Betul. Macam mana nak buktikan? Tapi menganiaya, maknanya buat tak tahu ke, ataupun sengaja dah tahu badan dia dah lecur pun tak bawa pergi hospital. Contoh lah, saya tak tahu fakta, tapi contoh. Dan sebagai seorang penjaga, pergi setiap minggu, katalah setiap minggu, laporan mengatakan setiap hari, katalah setiap minggu, dan nampak kecederaan-kecederaan masih buat tak tahu, bukankah itu lebih mudah untuk dibuktikan oleh pihak pendakwa raya? Sebagai pendakwa raya, you nak pembuktian kes yang lebih mudah, tepat, pantas, cepat, tanpa lumpur. Kalau undang-undang telah menyatakan penganiayaan pun pertuduhannya sama, Seksyen 31, pengabaian bersama, penderaan bersama, kenapa nak buta-buta nak buat benda yang lebih payah? Saya rasa rakyat kena faham. Penyudahnya adalah orang yang salah akan dihukum, siapa sekalipun. Dan kalau dia tak bersalah, dia akan dibebas. Dan kita tidak boleh buat rumusan di tahap ini bahawa Siti Bainun bersalah. Tidak boleh. Itu salah dari segi kedaulatan undang-undang. Biar mahkamah selesai.